Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Alhamdulillah hari ini kita bersiaran untuk hari Khamis 16 November 2023. InsyaAllah kami akan bersama anda sehingga jam 10 pagi nanti. Seperti biasa, kami bawakan perkembangan terkini dalam negara dan juga diskusi berkenaan segmen-segmen yang istimewa untuk anda. Dan solidariti untuk semua rakan-rakan dan keluarga di Palestin. Terus kita suarakan sokongan kita dengan mengenakan maflas pagi ini dan juga pastinya untuk sentiasa bantu setiap usaha yang boleh dilakukan bagi memberikan apa saja ikhtiar untuk membebaskan mereka. Kita bawakan dahulu antara topik-topik utama sebelum kami bawakan apa antara pengisian Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini. Mungkin Menawar boleh bawakan dahulu. So pasti yang kita ingin berikan tumpuan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu berkenaan dengan krisis kemanusiaan di Gaza yang bakal memberi kesan kepada dunia, dan ini berikutan juga akibat perang Israel dan Hamas di Gaza akan memberi kesan kepada semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pertelingkahan yang berlaku bukan sahaja menjejaskan rakyat Palestin atau rantau Asia Barat, malah kepada hubungan antarabangsa untuk satu tempoh yang panjang. Seperti yang dinyatakan di Parlimen Malaysia, tidak ada kata dua dalam perkara ini. Kita mengutuk keganasan dalam semua bentuk. Dan seterusnya juga ingin kami bawakan kepada anda tajuk seterusnya. Dan pastinya ini pastinya satu lagi usaha untuk memberi apa saja bantuan yang boleh bila mana yuran pengajian bagi lebih 600 pelajar Palestin sedang menuntut di IPTA di Malaysia dikecualikan bagi tempoh setahun berkuat kuasa serta-merta. Ini kata Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang memberikan kenyataan bahawa kerajaan turut mempertimbangkan untuk memberikan allowance bulanan selama setahun kepada semua pelajar Palestin universiti awam dan universiti swasta, dan ini dijangkakan melibatkan kos lebih 20 juta ringgit, dan perbincangan dengan institusi pengajian tinggi swasta juga akan diadakan untuk memberi pengecualian selama yang sama kepada lebih 200 pelajar Palestin. Dan itu juga kata menteri lagi, pendekatan baru sistem pembelajaran dapat dibangunkan sekaligus untuk menyumbang kepada pendidikan lebih berkesan. Tapi apapun seperti yang kita katakan tadi, apa saja ruang untuk memberikan bantuan kepada mereka, inilah antara ikhtiar yang boleh dilakukan. Dan juga antara menjadi tumpuan kita sejak beberapa hari ini adalah berkenaan dengan Nurul Ain Harun yang merupakan warga negara Malaysia yang baru-baru ini pulang ke tanah air suaminya iaitu di Gaza, telah selamat kembali ke Malaysia, dan hari ini secara eksklusifnya kita akan bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi sama-sama kita bersama kita nantikan bagaimana dari segi perkongsian yang akan dibawa untuk kita memahami secara lebih dekat dan juga mendalam bagaimana situasi yang berlaku di Gaza pada ketika ini. Ialah daripada Nurul Ain Harun sendiri, insya-Allah akan kita selami dan akan kita ketahui bagaimana situasinya kelak. Dan selain itu juga kita akan kongsikan kepada anda berkenaan satu lagi apa yang telah dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang pada ketika ini sedang bersedia untuk menghantar pasukannya ke Gaza, dan perkara ini dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. KKM kini membuka permohonan secara dalam talian kepada mana-mana pegawainya yang bersedia berkhidmat sebagai sukarelawan. Bagaimanapun para pegawai dan anggota KKM yang berhasrat ke Gaza bakal dipersiapkan dengan kekuatan mental dan fizikal sebelum menjalankan tugas di negara bergolak berkenaan. Seperti yang telah dikongsikan dalam siaran-siaran SPM sebelum ini, kita dapat laporan secara langsung dari Dr. Fauziah juga, sukarelawan yang telah pun berada di sana. Doktor di sana telah pun sangat keletihan dengan sumber perubatan yang semakin terhad. Hanya satu hospital yang separa berfungsi, Hospital Al-Shifa, diceroboh oleh tentera Israel. Dan ikhtiar yang diadakan adalah untuk mencuba menghantar pakar-pakar perubatan ini ke sana untuk mengikhtiarkan supaya mendapat memberikan bantuan perubatan kepada rakyat Palestin sebaik mungkin. InsyaAllah. Dan selain itu juga kita akan memberi fokus kepada apa yang akan berlaku dalam negara kita, khususnya berkenaan program Setahun Bersama Kerajaan Madani, dan orang ramai dijemput hadir, khususnya yang akan berlangsung pada 8 sehingga 10 Disember 2023 yang bertempat di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Sekretariat Program menerusi satu kenyataan maklumkan objektif penganjuran adalah untuk menyebar luas dan mempromosikan dasar-dasar dan inisiatif baharu yang diperkenalkan kepada rakyat, meningkatkan kesedaran umum dan kefahaman terhadap hala tuju dan matlamat kerajaan. Kalau kita bawakan juga situasi dalam negara, setakat pukul 4 petang semalam 168 penduduk daripada 55 keluarga di Kota Star ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, dan menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adnin Suhaimi, pihaknya masih lagi menjalankan pemantauan di kampung-kampung terjejas berikutan air banjir menunjukkan tren yang meningkat. Tapi apa pun kita harapkan mereka yang terjejas ini ialah apa yang boleh kita katakan daripada sabar dan cuba ialah mendengar apa yang dikatakan oleh pihak berkuasa, dan kita doakan semoga semuanya masih lagi selamat dan selesa, harap dapat pulang semula ke rumah masing-masing dalam masa yang terdekat. InsyaAllah. Dan sepastinya dalam keadaan cuaca pada ketika ini dalam monsun timur laut ini, kita perlu cakna terhadap keadaan cuaca melalui perkongsian yang akan diberikan kami dalam bersama dengan pegawai Malaysia. Dan sekarang ini kita akan berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian yang istimewa untuk anda.